data ya. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kita ada file. Okey, anda boleh cuba tengok file. Kita ada theme and layout, kita ada download, okey, kita ada embedded report and so on. Okey, embedded ni maksudnya nak ambil report ni nak masuk ke dalam website. Nanti kita akan belajar pasal website. Bila anda tekan embedded report ni, for example, you are going to click the embedded enable embedded ni, nampak tak dia akan keluar iframe ni. Ini adalah contoh HTML code. Apa dia? HTML. This HTML code can be copied and then insert into any website based punya function. So dia akan display anda punya dashboard. Okay, sebagai contoh nanti anda akan copy benda ni masuk dalam anda punya website. Sebab dalam pembelajaran yang akan datang anda akan belajar tentang macam mana nak buat dalam website. So pergi dekat file, pergi dekat embedded report, tolong tekan butang enable embedding ni. Enable embedding and then you are going to have this HTML code. For the time being you click done je lah dulu. So maknanya sekarang benda ni dah boleh diambil dan dipamerkan. Di mana? Di website anda lah. Okay, dah buat dah? Tekan enable embedding File, embedded report. Tadi kan macam ni kan? Tekan enable embedding ni. Okay, so the code here can be embedded in any HTML format that read the CSS report also. And then we are going to leverage it later on. Yang ni memang later on lah. Nanti masa anda buat website, bila saya kata embed, anda punya code, inilah code dia. Okay, jelas Okay, seterusnya dalam file ni anda boleh tengok lah. Ada make a copy, publishing setting, report setting dan lain-lain lah. Publishing setting ni contoh anda ada laporan yang anda akan hanya publish jika anda dah puas hati ya. Macam tu lah, anda ada filter untuk QA, QC, edit. Okay, kemudian kita ada view. View ni macam biasalah, kalau siapa nak grade boleh ambil grade, nak refresh data, you can use this function. Control Shift E untuk refresh data. Sebab data ni control Shift E. Saya tak function sebab saya kena tekan butang ni, apa nama ni? Command Refresh ni adalah amat penting sebab tuan-tuan dan puan punya data ni hanya akan dibaca setiap 15 minit. Okey, kalau you all nak tahu kat mana, anda boleh tekan resource, manage edit data resources. Kat atas ni kalau anda tekan edit, they have the idea here. Data freshness is 15 minutes. Berapa minit? 15 minit. So maksudnya setiap 15 minit baru dia akan refresh balik data daripada Google Sheet kamu. Okey, persoalan dia, kalau saya punya data ni memang nak cerita pasal wabak setiap 4 jam sekali, habis sementara jam pertama sampai ketiga takkan nak pergi lepak minum, betul tak? Mesti anda nak data ni secara pantas dan tuntas merefresh, betul tak? Dan you have no time to go and click the refresh, betul tak? So what you want to do is actually you install the plugin. Anda akan install plugin. Nanti kejap lagi saya ajar macam mana nak install plugin. Plugin itulah yang akan menolong refreshkan. Ayat aku punya bahasa Melayu memang fail lah. Menolong refreshkan. Jelas ya? Okay. So mari kita mulakan aktiviti yang paling asas, iaitu kita lihat beberapa widget yang lain lah. Tapi sebelum itu kita habiskan dulu yang ni. Yang ini adalah insert. Anda boleh masukkan apa-apa jenis carta yang ada di sini. Termasuklah yang paling disukai ramai adalah time series lah. Time series ni penting untuk kita tengok the most prominent cases with regard to the date yang mula-mula datang, iaitu our index, sampailah dia mula slowing down. Yang ini penting untuk kita estimate berapa dia punya kadar serangan lah. Dan kita nak tahu juga dia punya nilai dia tu. Okay, page, kalau anda nak buat page lah. Arrange, kita akan ada belajar arrange nanti. Resource, tadi saya dah bagi tahu, manage edit data resources. Bawah ni manage blend. Apa maksud blend? Blend ni macam blender, tahu blender? Masuk semua dalam Blender, kita kisar, betul? Blend ni adalah biasanya kita gunakan apabila anda ada dua data. Contoh KRM investigation ni adalah siapa punya? Cik Bat punya. Contoh pada kolom mula-mula depan tu, ni kolom mula-mula depan ni, kita ada nama depan contohlah assessor. Apa dia? Assessor. Maknanya kita tahu ini adalah milik siapakah data ini. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan boleh juga menggunakan kaedah yang dipanggil sebagai manage blend untuk tahulah ini PKD mana, ini KK mana dan sebagainya. You boleh gabung jalin kita panggil. Gabung jalin Itu panggil manage blend. Segment adalah pengasingan bagi segi kolom. Filter lah. Kejap lagi kita belajar macam mana nak buat filter. Dimension, yang semua warna-warna hijau ni adalah dimension dan matrix dia adalah yang warna putih. Yang ni. Kalau tuan-tuan tengok, bawah sekali nampak tak? Dia ada apa yang dipanggil sebagai warna biru dan hijau. Betul? Hijau bukannya pas, biru bukannya BN, bukan. Hijau ni adalah dimension. Okay. Biru adalah matrices. Apa dia? Matrices. Okay. Jelas Kemudian kita pergi kepada resources yang seterusnya. Manage URL parameter. Ni semua anda boleh klik lah nanti. Let's say you have the URL that you want to insert
then you can do that and so on and so forth. Okay, kita pergi kepada yang paling asas. Yang pertama adalah dipanggil add data, dah ada, add a chart. Anda pergi ke add a chart, kita ada macam-macam chart kat sini. Contoh yang paling asas adalah table, betul? Okay, cuba klik dekat table dan dia akan keluar menu seperti inilah. Anda boleh klik sahaja dan dia akan cuba keluarkan table itu. Ataupun anda boleh mengelikkan dia mengikut kesesuaian dragging, tuan-tuan dan puan. Contoh saya pergi kepada add a chart, table, I'm going to drag something like this. So it will correspond to whatever I drag. Dan dia jadi hauk lah. Kenapa dia jadi hauk? Ni C1A boleh keluar pula. Kenapa? Ya, pandai. Sebab data ni saya dah sengaja meletakkan all listing. Betul? So saya delete lah balik. So bila saya dah delete, kenapa dia tak keluar? Kita kena tekan butang apa tadi? Refresh. Barulah dia pandai sikit. Nampak ya? Null satu pula. La ilaha illallah. Dekat gender ni. Ada kesilapan mana-mana lagi ke? So nanti yang ini anda boleh remove lah. Delete row. Okay, saya dah delete. Kalau masih lagi dia tak bijak, last kali anda kena refresh balik. Refresh balik anda punya Google Sheet yang tadi itulah. Okay, ni baru dia bijak. Betul tak? Okay, selepas anda masukkan table, kenapa dia ambil gender? Kenapa dia ambil gender? Anda punya masukkan table dia jadi gender ke tak? Gender juga. Jawapan dia suka hati dia lah. Sebab dia memang kurang ajar. Dia tak diajar lagi. Jadi tuan-tuan puan kena ajar dia. Jadi macam mana nak ajar dia? Bila tuan-tuan puan klik kepada table ni, you are able to see the edit menu. Ni edit table lah. Ni macam ni edit table lah. You boleh edit, boleh besarkan, boleh kecilkan dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ni kita ada menu yang dipanggil sebagai chart. Kalau tak keluar, chart ni mungkin telah tersembunyi di dalam properties. You must enable it inside the properties. And then you have here as a setup. And then lagi satu style. Setup dengan style ni basic je. Setup adalah nak menyetingkan data kita. Style adalah nak menyetingkan kecantikan dia. Estetik lah. Style, estetik, setup is more on the data itself. Okay, jelas Okay, kita ambil yang paling asas. Pertama, investigate date, betul. Dimension kita gender, betul. Gender ini adalah dalam bentuk apa? String, nampak tak? ABC itu adalah string. Anda boleh klik butang pensel tu. Nampak pensel ni? Deng dah gedeng, deng dah gedeng. Okay, anda boleh klik butang pensel ni. Dan you can give name. Contohnya anda tulis apa? Jantina pun boleh. This is the way that you want to name it lah. And then you can click enter. Bila anda tekan butang enter atau return, dia akan tukarlah nama itu kepada Jantina. Okey, macam mana nak tukar F ni kepada bentuk yang lebih mulia ataupun lebih lengkap iaitu female. So anda kena namakan menggunakan apa? Ni. Add a field. Di mana anda kena tukar F itu kepada female menggunakan function lah. Convert from text to text. Yang itu kalau anda tak tahu jangan risau. Siapa akan tolong? Ya, ChatGPT. Nak bagi tahu je. Contoh, macam ni tak payah pun nak tukar kan. Tapi konon-konon nak. F tu apa? Macam mencarut je. Contoh, awak punya officer tanya kan. So, F tu macam mencarut. So, anda kena tulis female. So, nak tulis female, nak pergi balik kepada data, anda rasa tak berbaloi masa tu, maka anda boleh buat apa yang dipanggil sebagai function pada add a field. Jelas ya? Okey. Kemudian kita tengok yang bawah ni, Allah. Bila saya klik, barulah dia enable nampak tak? Bila saya klik je kotak ni, barulah dia enable the properties to adjust the box. Otherwise, it won't be there. Okey. Tengok kat sini, dia akan bagi matrisesnya record count. Anda boleh klik record count ni. Anda boleh tukar matrices yang mengikut kesukaan hati anda. Okey, contohnya macam dalam ni, dia akan ambil as default lah. Ni default. Default kepada jantina adalah mengira jantina. Betul tak? Sebab jantina adalah data bukan numerik. Jadi dia akan kira je. Boleh tak anda nak kira min? Tak boleh lah. Sebab F dengan M does not mean anything. So you can click the gambar pensel kat situ. Anda boleh pergi kat bawah ni. Data type number. Anda boleh tukar lah. Nak buat comparison calculation pun boleh. Percentage of total. Contoh saya buat percentage of total. Saya tekan butang enter. And then it's going to be calculated based on the total. Nampak? Automatically, it will give you that one. So, you can change this one by improving another one. Which is, you can also put the record count. Di mana record count yang pertama ni adalah percentage. Nampak tak betapa mudahnya benda ni? Jadi, anda tak payah nak kira percentage lah sebenarnya. Biar komputer yang kira. Sebab apa? Siapa sudah jadi komputer? Sorry saya punya tengah hang ni. Belagak sangat, dia hang terus.
So ni contohlah percentage. Saya nak namakan dia lah. Jadi tuan-tuan akan perasan kat atasnya adalah percentage. Yang ini adalah record count. Record count ni mungkin anda boleh tulis count lah. Nampak Itu cara nak menamakan dia. Jelas? Ada apa soalan? So yang ini kalau nak buat statistik memang kena dah dalam anda punya minda lah. Maksudnya anda mesti bijak dah. Apa maksud percentage? Percentage adalah 52% sebahagian daripada F dengan M. Betul Okay, kalau saya challenge tuan-tuan dan puan-puan sekarang, cuba kira nilai Chi. Boleh tak you nak kira nilai Chi? Sorry, nak kira nilai Chi, is there any difference or not between the male and female? Dekat dalam contoh ni. Jawapan dia boleh. So, apakah formula Chi? Observe minus expected. Betul? Expected. Awak dah tahu belum berapa? Macam mana nak tahu expected? Total semua ni kan? 269 bahagi 2. Betul tak? 269 bagi 2 dapat berapa? 100 berapa? 269. 1, 3, 1, 3, 1345 1345. So 1345 adalah anda punya expected. So anda pun akan buat calculation lah. Maknanya observe minus expected. Apa maksud observe? Observe kamu adalah nilai female minus expected 1345. Maka itulah anda punya residual. Apa dia? Residu. So benda ni boleh buat tak formula? Jawapan dia boleh lah. Tapi memang kicap lah. Dia buat satu kan. Okay, tak apa. Kita akan buat kekicapan itu sebentar lagi. Sedia. Tapi sebelum anda buat yang lebih susah ni, kita buat yang senang dulu kan. Okay, ini percentage count. Alright, next adalah optional matrix. Cuba tuan-tuan tekan butang optional matrix ni. Dan ingatlah apa yang anda buat ni, kelebihan dia, anda akan sekali je buat. Sebab apa saya kata sekali je buat? Lepas ni kalau berlaku kes lain, anda hanya perlu memappingkan dia. Mengikut jenis data yang kamu dah masukkan. Dah berpuluh tahun dah kita ada e-notice. Last kali sekejap orang panggil jantina, sekejap orang panggil gender. Kenapa tak boleh fix? Betul tak? Kalau dah kata jantina, jantina. Kalau kata gender, gender. Senang. Satu Malaysia faham macam tu daripada sekarang sampailah negara ini mungkin musnah. Di tangan Dajjal. Contohlah. Jadi tuan-tuan dan puan kena biasakan diri memfamiliarkan data ini mesti sama semua. Terutama data demografik. Kalau saya pergi JKN, masa anda punya praktikal, satu JKN buat jantina, satu JKN buat gender, memang aku kata kau tak pergi sekolah akulah ni. Kau mesti standardize. Satu Malaysia mesti bersetuju kita nak pakai apa. Nak jantina ke nak gender. Kalau kata jantina, jantina. Jantina tu nak kira F ke M? L dengan P. Ikut kamu. Satu Malaysia mesti sama. Okey, itu contoh yang saya ingin tegaskan di sini lah. Okey, di bawah ini kalau anda perasan, nampak tak perkataan optional matrix tadi saya dah on kan? Baik, dah siap lah kita punya ni. Ni kita punya dashboard paling basic dah siap. So anda boleh tekan butang view. Cuba tekan butang view. Apa keluar? Dia akan keluar dashboard tuan-tuan dan puan-puan. Nampak ya? Dan di atas ini ada satu namanya graph. Nampak tak? Graph ni adalah optional matrix. You can go to the optional matrix and then you can request accordingly. Okay, saya nak count je. Saya tak nak percentage. So it will automatically sort and disable those menu. So all these things are automatically can be request or not request inside your dashboard. Jelas ya? Jadi ke tak jadi? Jadi. Senang ke susah? Agak senang lah kan? So far agak senang kan? Okay. Now kita pergi balik kepada add a chart. Kita pergi bermain dengan carta kedua yang dipanggil sebagai scorecard. Okay, apa beza yang kedua dan ketiga ni? Yang ini adalah table with bar. Boleh bayang table with bar maksudnya dengan bar lah. Dengan bar graph. So kalau anda letakkan jantina tu, dia akan ada dengan grafnya lah. Sesuai tak sesuai, ikutlah kepada kesesuaian yang berkenaan. Macam ni contoh kan. Saya letak dia bagi student. Awak punya dia bagi apa? Cuba try tengok. Dia bagi apa? Dia bagi apa? Tak, bukan. Dimension. Student Student. Okay, contoh. Saya nak tuan-tuan tukar student ni kepada gender. Macam mana? Pergi ke occupation, carilah gender. So, automatically dia akan ada dua lah. Betul tak? Gender F dan M. Betul? Kemudian dekat sini dia akan ambil matrix dalam bentuk apa dia? Sum. Betul? Matrix dia adalah sum based on the new day. Betul tak? Nampak tak? Sum based on the new day. So now, saya nak tuan-tuan tukar matrix ni bukan daripada new day, tetapi lebih kepada based on abdominal pain. Contoh. So dia akan bagi data yang mengarut lah. Betul tak?
Ini contoh data-data dia. Saya nak bagi anda faham je dulu. Apa yang jadi bila kita tukar matrix ni, dia akan ada yang betul, ada yang tak betul. Ni age, cuba tekan sum based on the age. Okay. Dia bagi macam scale kan. So ini contoh-contoh lah apa yang dibuat untuk data-data yang dipanggil table with the graph. Okay, dah siap. Kita akan biarkan dia begitu. Okay, next kita explore lagi. Saya nak anda familiar je dulu. Add a chart lagi. Kemudian kita ada yang ini dipanggil sebagai table with heat map. Table with heat map ni saya suka. Okay, tekan. Buat besar sikit kat sebelah kanan ni. Kali ini kita akan masukkan data-data kita yang merangkumi elemen-elemen dimension berikut. Okay, dimension ni boleh berapa banyak? Kita cuba Okay, dimension ni, saya persilakan anda masukkan air putih. Saya persilakan anda masuk air putih 2. Saya persilakan tuan-tuan dan puan masuk air putih 3. Saya persilakan tuan-tuan dan puan masuk air putih 4. Ni contoh. Kita nak tengok air putih ni. Nampak tak apa jadi bila air putih ini dimasukkan? Nampak ke? Air 4. So kita ada 4 air putih. Okey, nampak So kat sini kita ada air putih. Dan dia akan ada apa yang dipanggil sebagai record count according to the count lah. Mana yang paling tinggi akan pekat lah. So macam mana cara nak bagi nama pada air putih ni? Anda boleh tulis kat sini apa dia? Satu lah. Air 1 contoh. Okey, kemudian anda boleh tulis air 2 contoh air 2. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tukar di situ ni. Di pensel tu. Air 2. Okey, dan begitulah sampailah air 4. Okey, cuba buat. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah air 3. Jangan lupa tekan enter dah selesai air. Orang Mak Saleh baca air. Kita baca air. Kan? Betul Okey, katakan anda nak buat dengan lebih cerdik lagi. Saya nak ini sebenarnya dah advance lah. Nak pergi advance dulu ke nak layan dulu yang simple-simple dulu ni? Nak sembang yang ini ke nak advance terus? Tak nak advance tak nak advance tak apa. Simple dulu, okey. dekat perkataan pencil ni. Okey, saya just bagi hint dulu Advance yang saya masukkan ini adalah di bawah ini, namanya filter. Contoh, sekejap lagi saya nak filter supaya hanya ada air yang nombornya 1 saja ditunjukkan. Jadi nombor 1 je lah ditunjukkan. Yang nombor 0 tidak akan ditunjukkan. Jadi apabila anda filter, contoh saya tekan butang M ni, nampak tak? M ni, bila saya tekan, yang ini pun efek tau. Cuba kalau saya tekan F, yang F pun efek. Nampak tak? Ini adalah mereka yang minum air di kalangan perempuan. Ini adalah yang minum air di kalangan lelaki. Faham kan? Ini yang dipanggil dynamic dashboard. When you click here, it will indicate only on this group. When you click there, it's only indicate on the another group. When you click reset, it's going to indicate both of the groups. Tapi persoalan dia, macam mana kita nak ada reset? Tuan-tuan dan puan boleh create another button yang dipanggil sebagai reset button. Mari kita buat reset button untuk mengelakkan kita berkicap di masa akan datang. Pergi dekat add a control, pergi dekat button bawah tu. Okey, dah klik dah button? Okey, saya klik satu simple button lah kat tengah-tengah ni, di antara dua kotak ni. Dekat sini saya namakan dia button ni adalah reset. Saya tulis besar-besar situ, reset. Reset. Okey, saya comelkan dia. Okey, dah sudah? Dah tulis reset. Automatically anda tengok sebelah kanan dia dah buka properties. You are going to click the report action. You are going to click also the filter. Pergi dekat filter ni. Sekejap, filter ni, bukan filter, sorry. Pergi dekat report action, pergi dekat bawah ni, ambil reset filters. Okay, report action, bawah ni, choose the report actions for the button, you are going to click for the reset filter. So, whenever you all try to filter and you all want to become a normal data, you can just click the reset, it will become corresponding to the normal condition. Okay, boleh? Cuba tekan view, cuba tengok fungsi tak anda punya reset tu. Bila anda tekan reset, nampak tak? Dia akan reset lah. Okay, pergi dekat ni. Pergi dekat report action. Okay, saya ulang balik semula. Masukkan reset button. Okay, macam mana nak masukkan reset button? Tengok. Saya akan delete dulu. Okay. Untuk memberi kenikmatan ilmu ni, saya delete je. Senang. So, saya tekan butang add a control button. I'm going to click somewhere around here. I'm going to rename the new button as a reset.
reset. I'm going to reposition it nicely in the middle like that. And then go to the report action. Here, report action. And then followed by the choose a report action for the button is actually reset filter. Okay, reset filter. And then after that, I'm going to click new. View. Bila saya klik view, dia adalah berfungsi sekarang lah. So itu contoh contoh anda tekan butang H, anda tekan butang M, dia akan correspondingly apa nama ni? Ini pun boleh juga sebenarnya nak tekan reset. Kat sini kan atas ni kita ada butang reset. Anda tekan reset pun dia akan reset. Tapi kat sini dia lebih tuntas lah, lebih mudah. Same also goes to this Contoh anda tekan F ni kan 140. Nampak tak? Dia akan hiddenkan mail dan dia akan bagi the whole thing. And then we are going to click the reset back. It will become original one. Okay? Ini dipanggil dashboard. Setiap minggu Epic present data macam ni tau. Jangan lagi present data dalam slide. Faham? Faham tak faham ni? Anda akan ada 4 minggu kan untuk epidemiologic surveillance. Betul? Minggu ni punya case berapa kat mana mungkin tak sempat kalau mana boleh tak sempat, memang saya akan tunjuk pula nanti kejap lagi yang geospatial. So geospatial pun sama, maknanya kalau anda klik F maka map yang F akan ditunjukkan, maksudnya map lelaki saja, map perempuan saja, kadar serangan lelaki, kadar serangan perempuan, you name it lah, all the things you do it lah because you are student. Siapa suruh jadi student kan? Suruh jadi pengajar contoh kan. Okay, so you boleh tekan butang reset. So I already reset everything. And then it's become like this. Alright. So next kita pergi pada add a chart. Sorry lah sepatutnya saya buat chart dulu baru buat add control. Tapi selanjur dah ada ni, kita sambil-sambil kita cerita terus lah kan. Boleh kan? Okay, add a chart. Tuan-tuan buat nampak ada perkataan scorecard. Okay, scorecard is a very useful. It's a very useful matrices. Contoh anda letakkan scorecard dekat bawah table ni. Dia akan keluar apa ni? AGE. AGE kat sini kalau anda tengok macam pelik kan. Kenapa age dia 4,000 lebih? Ini zaman Nabi-Nabi dulu ni. Jawapan dia sebab anda tekan butang matrix H dan you are looking into the sum. Nampak tak? Anda buat sum kan? So, you can change the sum here into the another one. For example, anda boleh tekan butang average. You can also put a count there. Okay, anda boleh letak count and then dia akan bagi. Nampak tak? Count. So, that's why kalau anda nak kira, contoh kan macam saya kata tadi, kalau anda nak kira berapa ramai lelaki dengan perempuan ataupun lelaki tolak dengan perempuan, observe minus expected. So you can use this kind of thing lah. Maknanya anda boleh gunakan table ini untuk buat chi table. Faham tak? Yang ini boleh dijadikan chi table. Yang itu kita buat kejap lagi lah. Dia agak menarik sikit nak dibuat. Tapi basic dia adalah anda akan letak kat sini apa? Siapa boleh bayang kalau nak buat chi table. Tak apa, ini kita buat scorecard je lah dulu. Scorecard dulu. Mamat ni punya otak dia bila dia dah berjalan, dia dah tak boleh stop. Dah akan fikir macam ni. Memang yang tak boleh follownya student. Kesian student. Okay, saya tunjuk contoh lah. Kita buat tu chi-square lah kan? Boleh nak buat je chi-square dia tu. Okey, saya pergi kepada teks. Saya letakkan satu ayat dekat bawah sebagai contoh chi-square table. Saya tulislah kat situ. Chi-square table. So this is example only. Saya buat chi-square table untuk menarik minat you all, menampakkan bahawa kita boleh menggunakan benda ini untuk meng-chi-squarekan kita punya dashboard ni lah. Sekejap Okay, saya cantikkan dulu. Okay, nanti saya akan tunjukkan skill-skill macam mana nak buat dia lebih menarik tau. Yang ni tak menarik sangat lah sebab anda tak gunakan shape, anda tak gunakan line. Kalau anda mahir menggunakan kaedah estetik, letakkan gambar dan lain-lain, lepas tu gambar tu letak GIF punya gambar boleh gerak-gerak, nanti anda tekan view tu dia jadi comel lah. Dia jadi macam Armageddon kan, macam control room. Macam tu. Okay, chi-square table. Baik, chi-square table ada berapa table? Kita ambil yang basic Kita ambil yang basic, kita ada 4 So anda boleh letakkan dekat sini. Letakkan je table. Okay, letakkan je apa-apa table kat sini. Tapi table ni anda namakan lah. Anda namakan table ni sebagai apa? Anda namakan dia sebagai observe. Okay, observe observe. Okay, kita akan pergi kepada yang seterusnya. Kita akan letak apa? Observe. Observe ni tak lengkap. Observe. Kita ambil chi-square untuk lelaki perempuan je. Observe F. Contoh Okay, next anda boleh copy dan anda boleh paste another one which is the observe. Apa dia? Observe L. Contoh. Ni yang anda akan buat kejap lagi tau. Anda akan buat sekejap lagi sama yang macam saya buat ni. Observe L. Okay, kemudian apa lagi anda akan buat? Expected kan?
Yang ini anda akan buatlah expected. Expected apa? Expected F. Okay, kemudian you are going to copy this one and then you are going to paste down here and then you are going to rename it as expected M. Okay, so far so good. So persoalan dia observe F ni macam mana nak buat? Sebab dia ambil apa dia? Observe F. Tapi observe F ni tak ada pun dekat dalam kita punya data, betul? Jadi, tuan-tuan kena buat apa? Kena buat pengiraan itu. Macam mana nak buat? Add a field. Add a field. Tuan-tuan boleh namakan field lah. Namanya observe. Dia dah start kicap ni. Observe F. So, observe F apa dia? Count. Count apa? Count gender. Okay, count gender. Count gender. Count gender kan? Count gender. Okay, save. Tapi tuan-tuan puan akan confuse sebab count gender dia akan count semua gender, betul? So kita kena filter pula dalam count kepada gender yang berkenaan. Memang standby ya. Sekejap saya cuba dulu. Observe F default group chart field. Observe F default group. Okay, this one observe F Observe F dia adalah 269, betul tak? Tapi kita kena letak filter kat bawah ni, kita filter. Kita nak observe F ni hanyalah di kalangan siapa? Ini kita akan apa dia? Filter F. Filter F maksudnya female lah. Include, select a field, apa dia? Gender. Gender kita adalah select a condition, contain, apa dia? F. Betul tak? So kita akan tekan butang save. So dia akan bagi tak 269? Tak, dia akan bagi 140. Dia bagi tak 140? Jawapan dia bagi. Cuba buat. Okay, cuba follow ya. Okay, contoh yang kedua, saya tambahkan pula filter M. Macam mana saya buat filter M ni? Saya tekan butang cancel. Saya akan continue. So, I'm going to create a filter. Filter saya ni adalah filter M. Filter M include select a field. Field saya apa dia? Gender. Condition dia apa? Contains. Contains apa? M. Pandai. Saya boleh tekan butang save. So, apa yang akan appear kat sini? Observe M lah. Betul tak? Sama tak dekat atas ni? Sama. Kalau saya tekan yang berkenaan ni punya graph, maka dia akan filter accordingly. Dia akan tulis M tu not available lah. Sebab kita filterkan yang berkenaan. Okay, dia akan bagi real data ya. Boleh ya? Dia keluar ke tak? Dia keluar kan? Okay, reset. Okay. So, sebenarnya, nak buat observe minus expected ni, kalau boleh, anda kena ada satu lagi algoritma. Algoritma dia dipanggil sebagai penengah data. Apa maksud penengah data? 50% female dan female based on the count of this. Betul tak? So, apa nak buat? Pergi dekat add a field. Cuba buat satu field baru. Namakan field tu apa dia? Center. Center gender. Center gender. Dah buat dah? Center gender. Ni kalau you tak follow ni, you akan hang ni. Okay. Saya ulang balik. Pergi dekat mana? Pergi dekat apa yang dipanggil sebagai add a field. Field ni awak create yang baru. Nama field yang baru ni adalah center gender. Center gender dah. Center gender. Okay. Apa formula center gender ni? Siapa tahu? Formula dia adalah gender. Gender ada dua grup kan? Bahagi dengan berapa? Sorry gender bagi dua saya rasa salah ni. Sebab gender ni bukan dia tak boleh kira. So kena ambil apa tu tadi? Field apa? Masalah. Count. Count apa tadi tu? Count gender Apa tadi? Variable yang baru saya buat ni tadi. Apa variable baru saya buat? Observe. Ni observe F ni. Observe F ni pun salah ni, bukan observe F. Observe gender. Saya namakan balik observe gender. Tadi saya namakan dia observe F, saya tukar kepada observe gender. Sebab apa? Suka hati saya lah, tak nak bagi confuse. Okay, so apa yang kita perlu buat pada add a field, kita kena ambil observe gender ni tadi, kita bagikan dua lah. So tulis tadi apa? Center gender kan. Okay, center gender, anda tulis kat sini apa? Observe gender, bagikan dengan 2. Okay, boleh? Dia keluar hijau kan? Dia keluar hijau tak? Tak keluar hijau Observe gender ni tadi adalah observe F. Ke anda tak ada?
Anda tak buat lagi tu, anda kena buat. Saya ulang balik pada awal Okey, saya ulang balik pada awal. Sekejap. Sebelum saya ulang balik pada awal, saya buat je lah sampai habis Sekejap. Saya buat dulu, nanti saya ulang Center observe, center gender. So yang ni tadi adalah observe gender, saya bagikan dengan 2, saya tekan butang save. So kalau saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, apakah nilai dia? Siapa tahu? Nilai dia adalah nilai apa yang dipanggil sebagai observe gender ni. Okay, macam mana center gender ni? Contoh saya ambil ni, saya drag bila saya drag, dia akan jadi scorecard tau. Jadi adalah 134.5. Apa maksud dia? Ya, pandai. Itu je sebenarnya nak dibuat. Faham kan? Jadi semua matrix-matrix ini boleh tak anda organize dalam dashboard ni? Jawapan dia boleh. Kalau saya klik dekat sini, dia akan adjust accordingly, dan dekat atas tu pun akan adjust accordingly. Betul tak? Kalau saya klik kat sini, dia akan adjust accordingly. Kenapa kita buat benda-benda ni? Suka hati kita lah, sebab kita adalah orang yang hebat dalam epidemiologi. Betul? Jadi yang next anda boleh bayangkan apa yang akan terjadi pada nilai ni. Boleh bayangkan? Nilai observe gender ni tadi akan ditolakkan dengan center gender. Betul? Jadi ianya akan dapat nilai beza dia. Tapi kena ingat observe gender ni hanya berfungsi apabila ianya mempunyai apa? Siapa tahu? Observe gender ni hanyalah berfungsi apabila kita telah ada filter. Jadi nanti kalau anda nak buat satu lagi variable baru, anda perlu memastikan filter ni juga digunakan. Jadi masa itulah ChatGPT akan datang into your house. Ini saya tunjuk contoh je observe ni Okey, kita ulang balik. Mana yang cara lain, masa lain. Kita pergi pada add chart balik. Add chart, we are going to go for time series Time series ni akan ada problem kalau kamu punya date tak bagus Okey, kita boleh masukkan time series bawah ni. Add a chart. Kemudian anda boleh tekan butang time series. Time series chart Time series chart. So anda akan ada seperti berikutlah. So this is the data, record count pada hari 14 hari bulan. Yang ini adalah 15 hari bulan Yang ini data ni tak berapa menarik sangatlah. Kalau data, cuba kita try butang date time ni pun menarik ke? Pun sama je. Kalau kita tekan butang new date pun sama je lah kan. Sebab dia akan ada 2 date. New date ni jadi lagi pelik. Sebab apa? Nanti saya cerita. Sebab new date ni bukan data yang sebenarnya untuk digunakan lah. Sebab dia akan digunakan dalam filter. New date hanya digunakan dalam filter. Oh ya ke? Sebab atas awak kot. Cuba tengok date range awak. Mesti investigate date. Oh, dah buat yang baru? Oh, kalau macam tu awak kena pilih lah. Awak nak pakai new date atau investigate date. Okey, ini contoh data yang tak berapa best lah. Sebab dia tak menunjukkan trend. Sebab dia hanya ada 2 hari kan. Ada 14 dan 15. Nanti nak cantikkan dia, tak lain tak bukan pada style lah Dekat style ni anda boleh letakkan interval, reference line, reference band, dan lain-lain lah. Seperti smoothing, reverse XY dan lain-lain Ni semua nanti kemudian kita belajar lah. Biasanya saya tak pakai apa yang dipanggil sebagai time series lah. Biasanya saya akan pakai time chart biasa iaitu di bawah ini. Namanya bar ataupun line. Saya suka pakai yang ni, smooth line chart. Kalau kita nak tengok level of pollutants dan sebagainya, kita pakai yang ni. Tapi time series maknanya boleh dipakai ke tak? Jawapan dia boleh. Syarat dia mesti ada dimensi, tarikh ataupun masa yang betul. Kalau tak, memang tak boleh. Dia tak boleh dalam bentuk teks dia mesti dalam dimension, dates ataupun time yang betul. Okey, dah habis, maka kita boleh pergi kepada next, add a chart. You are going to request for the bar. Bar ni anda boleh ambil lah, bar chart ni anda boleh ambil. Okey, saya dah dapat satu idea. Anda dapat tak idea tu? Dah nampak dah idea tu? Okey, tak, saya nak cerita je. Ideanya adalah mana-mana yang anda kira pada observe, expected dan sebagainya ni, sebenarnya anda boleh embed. Apa maksud embed? Boleh letak dalam ni terus. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak embed lah. Embed ni maknanya you dah buat calculation, you letakkan jawapan itu di dalam satu Google Sheet. Benda Google Sheet tu awak tampal kat sini. So Google Sheet tu akan jadi calculator lah kepada anda semua. Okey, ini kita punya contoh data yang kita ada 15, 14 dan null. Macam mana null ni boleh ada? Sebab ada data yang tidak berkenaan lah terisi di bawah ini. Ni nama dia observed dan expected ni. So jangan letak apa-apa data yang mengarut kat bawah ni. Dia akan terkira. Lepas tu jangan lupa refresh balik lah. Okay, tu contoh.
Boleh buat data, chart anda, boleh Okay, chart selesai. Okay, next kita akan pergi kepada add a chart lagi. Kita ada pie chart. Pie chart ni biasanya kita letak apa? Pie chart ni biasanya kita akan letak categorical data. Categorical data. So contoh kat sini kita ada air putih. Tuan-tuan puan pun boleh tukarlah seperti contohnya bihun goreng dan lain-lain untuk melihat perbezaan antara dua variable yang berkenaan. So kalau anda tak suka 01 ni ataupun dia punya style dia tak bagus, anda boleh tukarlah seperti slice order, seperti single color, seperti apa yang dipanggil sebagai alignment. Contoh saya buat pasal bottom alignment. Okay, kemudian saya boleh ubahlah mengikut kesukaan yang berkenaan. Slice ni saya boleh tukarkanlah 9 slice ke 10 slice ke, ikutlah kesesuaian kepada data yang kita ada. Okay, setakat ni jelas untuk yang berkenaan. Next, kejap yang ni tadi saya buat tak cantik . Ni tadi nak ubah kat mana? Okay, bottom ni alignment saya tukar pada middle lah. Maksudnya dia punya arrangement tu must be on the middle. So contoh saya klik kepada female. So data saya akan focus on the female and then giving the female related data and then also giving the chart with regard to the female punya attack pada 14 Januari dan juga attack of the female pada 15 Januari. Nampak Itu kelebihan dia. Contoh saya tekan male, dia akan tulislah male berapa? Male adalah 129 total, 26 orang dengan 13. So anda boleh bandingkanlah antara kedua tarikh yang berkenaan ini. Ini contoh nak bandingkan antara dua tarikh. Ataupun anda boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai kat bawah ni. Ini pun boleh gunakan sebagai pembandingan antara tarikh. Nampak? Ini adalah 103, yang ini adalah 26. 14 dan 16 ni, 14-15 ni nampak macam sedikit kelakar kan? So macam mana nak elakkan kelakar ni? Anda boleh tekan butang yang dipanggil ascending. Yang ni ascending. Anda ascendingkan dia based on the observed gender. You can change this one based on the new date lah. New day. Anda boleh jadikan dia kepada ascending. Okay, faham New day tadi kan kita ada day 14, day 15 kan. So bila kita arahkan komputer, sila susun mengikut new day. So maknanya kita boleh nampak lah 26 dan juga 103. Yang ini based on apa? Based on male. Ini male saja Ini semua data yang sedang ditunjuk ni adalah data male. Male serangan dia banyak pada 15 hari bulan. So kalau kita klik female punya data ni, serangan dia kita boleh nampak lebih kurang sama antara both date. Okay. Maksudnya kerentanan tu ada pada male lah. Male powerful sikit lah kan. Dia lambat sikit nak check birit tu. Tapi dia sampai juga pada hari kedua. Macam tu lah. Jelas Ini contoh secara descriptively, you already can indicate what is happening in your epidemiological data. Ni saya tunjuk ni yang basic-basic je tau. Sekejap lagi saya akan tinggalkan anda bersama dengan komputer dan data masing-masing. Saya akan serahkan segalanya kepada kamu untuk kamu membuat sekurang-kurangnya 2 page. Dan 2 page itu kamu menggunakan semua kaedah analytics yang ada bagi memboleh tunjukkan apa yang dipanggil sebagai exposure dan outcome. Macam ni kita baru nampak count, observe dan sebagainya kan. Nanti saya akan sambung sebentar lagi. Sebab lepas ni saya ada kelas dengan semester 3. So, contoh lain, kejap Kita boleh pergi lagi pada chart-chart yang lain yang saya tak bincangkan lagi kepada tuan-tuan dan puan. Kejap. Yang penting dalam membuat dashboard ni, dia mesti ada storytelling. Apa dia? Dia mesti ada story. Apa kisah yang anda nak cerita? Contohnya yang pertama, kisah dia sebenarnya lebih kepada demografik. Sepatutnya. Kisah yang kedua adalah risk factor dan juga exposure. Kisah yang ketiga, yang kedua adalah lebih pada exposure. Yang ketiga adalah mengenai outcome. Yang keempat adalah mengenai berkaitan antara risk factor dengan outcome. Sepatutnya dia berada dalam keadaan demikian. Okey, ini adalah line data. Anda boleh masukkan line chart. Okey, contoh saya letakkan line chart kat sini. Line chart ni saya akan tukarkan kepada ni kita dah ada kan record count. So anda boleh tukar sebenarnya record count ini kepada contoh count yang baru. Contoh count yang baru tadi bihun goreng Kita cuba try Tekan butang add a field. Kita tulis itu bihun goreng count. Bihun goreng count. Bihun goreng count ni adalah count of the bihun goreng. Ada nama bihun kan tadi? B-I-H-U-N. Ni bihun goreng. So anda masukkan nama field yang baru iaitu bihun goreng count, yang mana formula dia adalah count of the bihun goreng. So dia akan ada count
yang berkaitan dengan siapa yang makan lah, bihun goreng, dan siapa yang tak makan. So we can change the matrix here from the observed gender into the bihun goreng count tadi. Ni bihun goreng count. So anda boleh nampak lah siapakah yang makan dan tak makan pada masa yang berkenaan. Yang ni nampak dia ada kira 177 dengan 92. Yang ini saya nak tanya, dia kira semua sekali ke dia kira apa dia? Dia kira semua sekali. Oleh demikian, macam mana nak kira yang makan saja? Anda boleh letak butang filter. So you can create a filter. You can namakan sini sebagai apa dia? Filter makan. Filter makan ni sebab apa saya kata filter makan? Saya tak kata filter makan bihun goreng. Sebab filter makan ni boleh selalu dipakai kejap lagi. Sebab dia adalah include whatever the variable that you specify here, which is bihun. Okay, bihun goreng. So bihun goreng ini adalah is contain ataupun equal to lah. Equal to 1. Dia kadang-kadang kenapa dia baca equal to or not equal to is because of the matrices of the data. Sebab yang ni adalah based on 0 and 1. So kita boleh nampak lah ada 82 dan ada berapa ni tadi? 59. Ini both for both genders. So kalau kita klik dekat female, kita boleh nampak lah is according to this data lah, iaitu 42 dengan 28. Dan ingat semua data-data ini adalah di-arrange codingkan berdasarkan sort age, which is kita tak nak sort age ni, kita nak sort by apa tadi? New day, betul tak? Kita nak dia susun secara ascending, maknanya urutan menaik, start daripada 14, 15, 14, 15. Faham tak? Faham Maksudnya kita punya susunan data tu kena betul lah. Okay, so kita dah ada sort, ascending, secondary sort, sort by the new date. Okay, kita refresh. Sometimes dia tak ikut apa yang kita nak. Dia ikut kepala otak dia je ni. Oh, dia tak ikut juga New day sort by count. Oh, sort by count dia akan ikut count sorry, sort by minimum. Cannot also. Oh, okay. Yang ini kena tukar lah. Kena tukar. Yang ini kena tukar new date. Ni biasa kalau saya buat. Oh, Allah Masya Allah. Siapa tahu apa silap? Saya tengok yang sebelah atas tapi saya ubah yang sebelah bawah. Ini namanya deception ataupun Decepticon. Saya telah diganggu oleh Decepticon. Dia sebenarnya betul lah tadi tu. New day, ascending. So kena select tempat yang betul lah. Jangan select tempat yang salah. Wahai manusia bernama Syazwan. Select dulu kat mana tu. Engkau select sini, lepas tu kau tengok ni kenapa tak ubah. Memanglah kau tengoklah bawah ni. Silap saya lah kan. Okey, nampak yang ni? Alright. Satu lagi nak bagi tahu, tuan-tuan puan boleh tekan butang chart ni. Jika tuan-tuan puan tak suka chart ini, tuan-tuan puan boleh automatically change also the column chart, which is like this. You can also making a stacking like this. You can make a stack. Stack ni bagus lah kalau tuan-tuan puan nak pakai tanpa filter. Faham tak? Maknanya nak tengok makan tak makan tu, boleh tengok terus pada data kita ni. Bihun goreng count ni tadi. Bihun goreng count, sort by the new day. So dia akan ada lah seperti yang berikut. Lagi satu apa tadi? Bihun goreng, lagi apa? Selain daripada bihun apa? Apa lagi tadi? Makanan? Contoh makanan. Sayur putih. Saya buat sayur putih. Apa dia? Ayam apa dia? Sotong goreng count. Okay, count sotong. Sotong goreng. Okay. Saya count sotong goreng. Okay, as usual, you select the things first. Oh, ini dia berdasarkan student. Sorry Tengok Dia berdasarkan breakdown dimension dia adalah occupation. Nampak kan? So, kita boleh masukkan breakdown dimension lah. Seperti yang saya buat sekarang ni. Iaitu sotong goreng count. Okay, sotong goreng count. Dimension adalah sotong goreng count. Oh, dia kena matrix breakdown by gender. Gender dah tadi. Student lah. Okay. Apa lagi dia punya ni? Case detection. Ni contoh. Case detection adalah ACD, PCD kan? Ini contoh lah. Kalau anda nak buat dia chart dan anda nak buat stacking chart also macam ni. Ni contoh nak membahagikan lah antara case detection.
Boleh? Kes sakit tak sakit pun boleh. Status lah kan. Apa sakit tak sakit tadi? Datanya? Time onset, race, case detection, status. Anda boleh tukar dia punya occupation ni kepada status. Status. Okay. ACD, PCD. So ni contoh lah. ACD kita berjaya detect 53. Passive is actually 73 lah. Apa beza ACD dengan PCD dalam case ni? Apa beza dia? Mana satu yang lebih penting? ACD lebih penting. Dua-dua penting lah Yang paling penting sebenarnya nak tunjukkan bahawa kalau duit tu keluar banyak untuk ACD, hasilnya tu pun mesti banyak. Kalau katakanlah buat ACD tapi not sick macam ni lah contoh kan. Buat ACD tapi not sick tu 100. ACD sick 160. Ini kira berbaloi lah kita punya ACD kan. Kalau misal kata ACD 1. ACD yang case lah 1. Non case pun 2 tak total ACD ni 2000. Memang tak berkesan lah anda punya ACD dengan PCD Okey, kita pergi last kali cepat. Lepas ni saya akan tinggalkan kamu bersama dengan kamu punya data dan kamu punya permainan. Okey, scatter plot bawah ni kita ada scatter bubble. Yang ni menarik sikit. Scatter bubble ni biasanya apabila anda ada 3-dimensional data. 3-dimensional data saya tunjukkan contoh. You ada dimension based on the case detection, ACD or PCD. Kemudian kamu ada matrices yang berkaitan dengan bihun goreng. Kemudian kamu boleh gunakan juga matrix yang berkaitan dengan sotong tadi. Sotong goreng count. Kemudian kita boleh ada juga observe gender. Ni contohlah ada 3 matrices So the reason of looking into the 3 dimension is looking into the more highest and bigger circle. Itu adalah the most detected data lah macam ni kan. Case detection ACD, bihun goreng 260, sotong goreng 260, observe 260. Ni semua berlaku sebab apa? Kita tak buat filter. So kalau anda mahir dengan filter makan tadi is equal to 1 and so on, maka kamu akan dapat result yang lebih tuntas lah. Okay, contoh saya letak filter makan. So anda akan nampak lah. Ini baru satu contoh bihun goreng dan sotong goreng lah. Dia adalah maknanya siapa yang sotong goreng dan bihun goreng yang tinggi. Ini. So anda boleh sesuaikan mengikut variable yang berkenaan. Contoh yang ini saya ambil sotong dengan bihun. Anda boleh tukar dengan contohlah makanan laut, makanan darat dan lain-lain. Okey, ini baru satu page. So buatlah page-page yang berikutnya. Okay.